Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fashami Fatullah Suami. Nombor metrik 283264. Saya akan terangkan tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila dilantik sebagai salah seorang ahli kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia adalah seperti berikut. Yang pertama merupakan sentiasa mengekalkan sikap positif, tidak dipengaruhi oleh prasangka dan stereotip tertentu yang harus dinilai pada peringkat individu. Yang kedua merupakan penggunaan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing akan menjadi urusan perundingan yang lebih mudah apabila dijalankan. Yang ketiga, memahami kepelbagaian budaya adalah menjadi satu keperluan untuk berusaha memahami perbezaan dan menerima kepelbagaian budaya lain dalam melaksanakan aspek perundingan. Dan yang terakhir, menetapkan matlamat. Merujuk kepada hakikat dalam organisasi bahawa setiap individu mempunyai latar belakang yang berbeza tetapi mempunyai tujuan untuk mencapai matlamat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Raid Syamil bin Rosli, nombor metrik 257535. Saya akan meneruskan tentang tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila dilantik sebagai salah seorang ahli kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia. Poin yang seterusnya adalah tentang mempraktikkan teori komunikasi. Teori komunikasi sebagai panduan dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan supaya dapat membuat jangkaan terhadap fenomena dalam perbincangan yang bakal dihadiri. Kemudian, mahir dalam aspek komunikasi perundingan. Misalnya, pengetahuan dalam melibatkan diri seperti bersoal jawab dalam proses perundingan dengan menggunakan teknik pola menyoal berorganisasi. Kemudian, menggalakkan interaksi peribadi. Aspek interaksi peribadi amat penting bagi tujuan memahami nuansa budaya negara lain dan menjelaskan perbezaan budaya yang diamalkan. Dan yang terakhir adalah tidak menyentuh sentimen perkauman dan diskriminasi. Bagi tujuan menggalakkan komunikasi antara budaya yang sihat adalah dengan menyokong kuat dasar bukan perkauman. Dan rumusan daripada keseluruhannya adalah kepentingan penerapan amalan komunikasi antara budaya di tempat kerja tidak boleh dipandang ringan dan dianggap remeh. Ia memainkan peranan penting dalam sebuah organisasi dan juga mempengaruhi setiap urusan yang dijalankan. Walaupun interaksi silang budaya bukanlah suatu yang baru dan telah wujud sejak sekian lama, namun dengan kemunculan globalisasi, dunia telah menjadi semakin rapat. Maka tidak menghairankan bahawa masyarakat perlu mengembara ke bahagian dunia yang berbeza sebagai sebahagian daripada pekerjaan mereka dan perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran baru itu. Walau bagaimanapun, penyesuaian tidak selalunya mudah dan sedikit sokongan persekitaran kerja sangat membantu dalam memudahkan proses menyesuaikan diri untuk terlibat dalam aspek komunikasi perundingan. Seandainya semua pihak bijak memanfaatkan kepelbagaian budaya di tempat kerja, ia bukan sahaja boleh memberi kesan positif terhadap kreativiti dan produktiviti, malah keuntungan kepada organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rokiah binti Abdul Habib, metrik number 276454. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya yang telah menerangkan tadi. Okey, sekarang ni saya akan bersambung berkenaan dengan topik yang dibincangkan. Okey, berdasarkan kepada persoalan di dalam situasi pengurusan strategi komunikasi dan perundingan antara budaya yang melibatkan negara-negara luar amatlah agak mencabar. Walau bagaimanapun, pengetahuan kita dalam memahami konsep asas untuk memudahkan komunikasi dalam perundingan amat penting bagi melancarkan pengurusan perundingan yang berlaku dan memberi penekanan kepada definisi komunikasi antara budaya. Okey. Komunikasi adalah bermaksud tingkah laku iaitu yang diperhatikan oleh sekeliling
Komunikasi ia bersifat fleksibel, iaitu terus berlaku serta sentiasa berubah-ubah. Ia adalah interaksi di antara sumber dengan penerimaan yang diterima. Proses komunikasi adalah sumber atau bahan dan penerima membawa latar belakang serta pengalaman masing-masing. Melalui hal ini, pihak yang berkomunikasi akan cuba mempengaruhi pihak lain untuk memahami apa yang akan disampaikan. Setiap apa yang diucapkan tidak dapat ditarik balik, dan ini penting supaya setiap apa yang kita sampaikan mestilah betul dan tidak menyusahkan pihak lain untuk mendengar dan memahami apa yang kita cuba hendak sampaikan itu. Okey. Dalam pada masa itu juga, komunikasi silang budaya terjadi apabila kita bercakap melalui individu atau kumpulan yang berbeza bangsa, bahasa, agama, tingkat pendidikan dan status sosial. Berbalik kepada persoalan dalam tugasan ini, terus terang dapat dilihat kepada budaya silang yang berlaku lah. Okey, apabila melihat perundingan antarabangsa, komunikasi silang budaya akan terbentuk dan kita perlu lebih sensitif kepada budaya lain supaya komunikasi yang terbentuk mencapai objektif persefahaman dalam perundingan kita. Kita harus peka kepada perbezaan tahap pendidikan, politik, teknologi, agama dan kepercayaan lain serta dan juga hal-hal lain. Okey, dalam bab ini pentingnya ilmu penguasaan bahasa antarabangsa, iaitu bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Inggeris yang fasih akan melancarkan lagi proses perundingan yang berlaku antara budaya ini. Ini kerana individu yang menghasilkan mesej dan individu yang mentafsirkan mesej terdiri daripada individu yang berlainan bahasa dan budaya. Okey. Sekarang kita tengok kepada apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi dan kaitannya dengan budaya. Okey, budaya adalah merangkumi ilmu pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, agama, waktu, peranan, hubungan yang diperolehi oleh sebilangan besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha seseorang ataupun di antara kumpulan. Budaya adalah daripada budaya objektif dan subjektif. Budaya objektif yang dimaksudkan ialah budaya luaran yang jelas dan mungkin mudah dinilai dan serta dikenal pasti. Contohnya seperti cara pemakaian kita, warna kulit, bahasa, adab resam dan gaya pemakanan serta pembangunan mereka. Okey. Budaya subjektif pula adalah budaya dalaman yang tidak boleh nampak dengan mata kasar dan ianya agak sukar dikenal pasti. Contohnya seperti kepercayaan dan nilai amalan dan agama yang dianuti oleh seseorang. Okey. Budaya adalah konteks dari segi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan resam. Okey, berfokus kepada komunikasi ialah fungsi dan pengaruh budaya ke atas komunikasi, iaitu budaya mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Budaya ini berlaku apabila ia menunjukkan perilaku atau sesuatu yang muncul semula jadi, dijaga dan diubah suai. Respon terhadap budaya terdiri daripada cara kita berkomunikasi, keadaan komunikasi, bahasa dan gaya bahasa serta perilaku bukan verbal. Itu saja ringkasan yang dapat saya huraikan berkenaan dengan persoalan yang daripada persoalan yang diberikan, dan seterusnya saya akan sambung kepada sahabat saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya ialah Yogurchmi Selvan, nama matrik saya ialah 282593. Sekarang saya menerangkan tentang strategi komunikasi yang paling sesuai berserta justifikasi hujah yang dapat mengurangkan perbezaan budaya. Yang pertama merupakan mengadakan mesyuarat. Terdiri daripada strategi merupakan mengadakan mesyuarat di tempat kerja kita.
Mesyuarat pasukan membosankan dan kelihatan lebih seperti formalitis, tetapi ini biasanya berlaku apabila peserta yang terhad mempunyai keistimewaan untuk berkongsi yang apa ada dalam fikiran mereka. Dan seterusnya, pelbagai mod komunikasi. Setengah orang lebih suka bercakap secara bersemuka, manakala yang lain mendapati lebih berkesan untuk menghantar mesej teks untuk menyampaikan maklumat. Kita mungkin mahu kekal dengan saluran komunikasi kegemaran kita, tetapi ini tidak akan menjadikan komunikasi dengan orang lain mudah untuk kita dalam jangka masa panjang. Yang ketiga adalah komunikasi yang berdua hala. Komunikasi yang berkesan sepatutnya menjadi dalam dua hala. Organisasi tidak boleh mencapai potensi bekerjasama penuh jika maklumat mengalir hanya dalam satu arah daripada pengurusan atasan kepada pekerja lain. Yang akhir sekali adalah berkongsi maklumat. Kita memastikan tidak sebarang maklumat daripada dilangkau semasa menyampaikan mesej, dan pasukan dengan berkongsikan idea yang baik untuk mencatat semua perkara penting yang ingin kita menyampaikan dengan pasukan. Konklusinya, kita perlu memastikan bahawa mesej kita berjaya menyampaikan hala yang dimaksudkan, ditafsir dengan jelas dan difahami secara empati, yang memerlukan usaha daripada kita dan kaki tangan kita. Oleh itu, luangkan masa untuk membangunkan dan melaksanakan konsep ini dengan tekun untuk membina tempat kerja yang berkolaboratif dan cekap, dan ingat menggunakan penyelesaian komunikasi. Terima kasih.